Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi rahasia Tun Mahathir yang baru terbongkar yang menggemparkan kita semula berkait dengan 1MDB. Pastinya pendedahan yang diberitahu di mahkamah ini akan membuatkan ramai tertanya-tanya apa sebenarnya niat Tun Mahathir. Dipetik daripada FMT, Dr. Mahathir panggil polis beri taklimat 1MDB, mahkamah diberitahu. Bekas pegawai penyiasat R. Raja Gopal berkata, taklimat itu dibuat 5 hari selepas Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Seorang bekas pegawai penyiasat 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi dalam perbicaraan Najib Razak bahawa Dr. Mahathir Mohamad pernah memanggil polis untuk memberi taklimat berhubung siasatan terhadap 1MDB sejurus selepas beliau mengambil alih tapuk pemerintahan pada tahun 2018. R. Raja Gopal berkata pada 15 Mei 2018, beliau bersama Ketua Polis Negara ketika itu, Fuzi Harun, dan bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Amar Singh, pergi ke Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya untuk bertemu dengan Perdana Menteri yang baru dilantik itu. Saya pergi bersama Fuzi dan Amar untuk memberi taklimat kepada Tun Mahathir menggunakan pembantangan PowerPoint di Yayasan Kepimpinan Perdana hanya 5 hari selepas beliau menjadi Perdana Menteri. Saya mengetengahkan bahawa berdasarkan siasatan hasil daripada 1MDB telah masuk ke dalam akaun Najib. Mahathir berkata, kamu perlu lengkapkan siasatan dengan bukti. Selepas itu, kami rujuk perkara itu kepada Jabatan Peguam Negara dan saya telah memfailkan laporan penggubahan wang haram bagi memulakan siasatan, katanya, ketika sesi soal jawab atau soal balas. Ketika pemeriksaan semula, Peguam Najib, Safi Abdullah, cuba mendapatkan lebih banyak maklumat daripada Raja Gopal berhubung apa yang berlaku dalam pertemuan tersebut. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Akram Garib membantah menyatakan bahawa perkara itu adalah bersifat skandal dan akan membuka isu baharu sepenuhnya. Beliau juga memberitahu mahkamah bahawa Mahathir bukan seorang saksi dalam perbicaraan itu. Namun, Safi bertegas bahawa beliau berhak meneruskan soalan kerana ia penting bagi membuktikan Najib tidak pernah campur tangan dalam siasatan 1MDB ketika menjadi Perdana Menteri. Relevannya ialah, saya akan menunjukkan bahawa Najib tidak pernah sekalipun menghubungi beliau, iaitu Raja Gopal, untuk mengarahkan atau mengawal siasatan, kata Safi. Hakim Colin Lawrence segera membenarkan Safi meneruskan soalan, tetapi mengingatkan supaya soalannya tidak meleret. Safi bertanya, kamu nyatakan selepas Mahathir nak jadi Perdana Menteri, beliau panggil anda ke Yayasan Kepimpinan Perdana. Maksudnya ketika itu, beliau belum masuk pejabat Perdana Menteri lagi, tetapi sudah memanggil untuk taklimat 1MDB. Raja Gopal menjawab, iya. Safi bertanya apa yang berlaku dalam mesyuarat itu. Raja Gopal berkata, kami hanya beri maklumat atau taklimat apa yang telah kami lakukan. Beliau berkata, jika perlu lebih banyak bukti, teruskan dan lengkapkan siasatan. Apa tujuan Mahathir panggil polis pada hari itu? Beliau mahu tahu apa dapatan siasatan 1MDB. Ada dakwaan mengatakan polis berlembut sebelum 2018, sebab itu siasatan hanya tertumpu kepada pengurusan 1MDB. Adakah Mahathir tanya kenapa siasatan tak bergerak cepat? Soal Safi. Raja Gopal berkata, saya tidak ingat. Safi bertanya, ada cadangan sama ada seseorang akan didakwa atau tidak? Raja Gopal berkata, tidak. Saya hanya bentangkan transaksi, kesalahan dan individu yang terlibat. Safi bertanya, anda dilantik semula dalam pasukan petugas. Adakah mereka menghukum anda kerana tidak menyiasat dengan betul? Raja Gopal berkata, tidak. Jika Mahathir tidak berpuas hati, saya sudah pasti diganti.
Terdahulu, Raja Gopal yang bersara 2 tahun lalu memberi keterangan bahawa berdasarkan siasatan polis, bekas CEO 1MDB Sahrul Azral Ibrahim Helmi dan Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir tidak mendapat manfaat daripada mana-mana transaksi syarikat itu selain daripada gaji dan bonus mereka. Pasukan petugas turut berhubung dengan pihak berkuasa luar negara. Kami tidak memperoleh sebarang maklumat yang menunjukkan mereka mendapat manfaat daripada transaksi tersebut, kata bekas pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman itu. Najib dibicarakan atas 25 pertuduhan penggubahan wang haram dan salah guna kuasa berkaitan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun Ambank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara tentang tarif Amerika Syarikat yang baru. Ramai orang yang menyebarkan berita separuh masak, separuh benar, dan mungkin tidak berfakta sama sekali. Lebih teruk lagi, sekarang ini para pembangkang cuba mengatur langkah untuk menggunakan modal politik tarif Amerika Syarikat yang diumumkan Donald Trump sebagai modal politik pula. Padahal ianya tiada kena mengena dengan Anwar Ibrahim Kerajaan Madani ini pun. Kita mana boleh kawal negara besar Amerika Syarikat itu untuk mahu suruh-suruh dia buat sesuatu. Tak mungkinlah kita dapat melakukan perkara itu. Tarif Amerika Syarikat akhirnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa ekonomi tidak akan meleset. Ini satu berita baik untuk kita semua. Meskipun ianya bersifat sukar untuk ditentukan 100%, tapi sekurang-kurangnya ada jaminan daripada pemimpin negara kita yang pintar ekonomi ini. Anwar Ibrahim berkata, ekonomi akan kekal berdaya tahan selain tidak akan bersendirian maupun berkonfrontasi menangani tarif itu. Negara tidak akan mengalami kemelesetan buat masa ini meskipun pelaksanaan tarif Amerika Syarikat mengambil kira ekonomi negara kekal berdaya tahan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan. Anwar juga menegaskan Malaysia tidak akan memperkenalkan tarif tindak balas terhadap Amerika Syarikat. Jika tarif 24% itu dilaksanakan, dari perspektif ekonomi, unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 2025 sebanyak 4.5 hingga 5.5% perlu disemak semula. Namun, buat masa ini, saya beri jaminan bahawa kerajaan tidak menjangkakan kemelesetan di Malaysia, katanya menurut bernama. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, asas makroekonomi negara masih kekal kukuh. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan akan meneliti sokongan sektor dijangka terjejas teruk sambil menyifatkan tarif Amerika Syarikat AS mungkin permulaan kepada cabaran lebih besar. Katanya, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI akan mengumumkan atau mengemukakan kajian terperinci mengenai kesan tarif terhadap beberapa sektor ekspor Amerika Syarikat pada minggu depan. Beliau berkata, Menteri Tengku Zafrul Abdul Aziz juga akan mengadakan mesyuarat secara maya bersama dengan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN untuk menyediakan tindakan yang diselaraskan. Kajian impak ke atas sektor tertentu akan dijalankan untuk menentukan bentuk sokongan terhadap sektor yang dijangka terjejas teruk akibat pelaksanaan tarif, kata Anwar menurut bernama menerusi hantaran video menyentuh tarif Amerika Syarikat. Anwar berkata semua pilihan akan dikaji dan dipertimbangkan untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan sektor perniagaan negara. Kerajaan Madani juga akan mempercepatkan agenda reformasi ekonomi dan perindustrian kita, seperti yang digariskan oleh Pelan Induk seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional, dan lain-lain untuk membina daya tahan ekonomi dan industri Malaysia, kata beliau.
Beliau juga berkata di peringkat serantau Malaysia sebagai pengerusi ASEAN akan mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara jiran lain. Negara ASEAN adalah antara negara dikenakan tarif tertinggi oleh Amerika Syarikat. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN akan memimpin usaha bagi mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka dan berdaya tahan dan memastikan suara kolektif ASEAN didengari dengan jelas dan tegas di pentas antarabangsa. Kita perlu sedar bahawa tarif kali ini mungkin permulaan kepada cabaran lebih besar dalam lanskap ekonomi luar. Kita semua perlu bersedia dari segi mental untuk berdepan potensi cabaran lebih getir pada masa akan datang dan bekerjasama sebagai sebuah negara untuk menjaga kemakmuran kita yang berterusan, kata Anwar. Beliau berkata kerajaan akan terus berusaha menangani dan mengurangkan impak daripada takrif tersebut. Kita akan melakukan ini bukan bersendirian dan bukan secara konfrontasi, tetapi dengan kerjasama sahabat dan rakan-rakan dan secara membina. Yakinlah, Kerajaan Madani akan terus mengutamakan kepentingan Malaysia, rakyat kita, perniagaan dan pengekspor kita, kata Anwar. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.